Bukan aku lah. Cepat. Kiri resources lah. Dua ni. Tak ada. Ada lagi soalan tak? Ada? Mungkin lepas ni mungkin lebih pada macam bentang dan share-share lah. Okey. Saya ada 3 hadiah misteri. Jadi 3 orang yang membentang akan dapat hadiah misteri lah. Ada cash ke? Boleh. Boleh. 3 orang saja eh. Laju. Belum MC belum tak? Nak minta agak. Komiti tak boleh. Kalau Ada lagi yang ni yang belum siap yang tanya soalan. Boleh saya teruskan? Boleh. Boleh ke? Terima kasih lagi. Okey ya. Perasan tak? Dalam BMC ni record. Perasan tak dalam BMC ni kalau kita tengok kotak-kotak dia, di hujung ni adalah kotak pengeluaran ataupun kotak kilang. Dia ada key partner, key activity, key resources, cost structure. Ini adalah pada bahagian production. Kan? Okey ya. Dekat sini value proposition, customer, channel dan juga apa nama revenue stream dia adalah produk. Ini adalah pada bahagian produk. Kita nak jual apa? Value apa kita tawarkan? Produk lah tu. Customer relationship, macam mana kita nak jaga? Jadi ini adalah bahagian produk. Yang kat sini adalah customer. Yalah, kat sini adalah customer. Customer segment, channel dan juga customer relationship. Kan? Mana kat sini dia adalah production, sini adalah produk, sini adalah customer. Kan? Kalau kita tengok daripada kiri ke kanan BMC. Okey. Bahagian mana yang kita mula isi dulu tadi? Customer first. Customer dulu kita isi kan? Perasan tak? Kita isi bahagian customer dulu, kemudian kita isi bahagian produk, kemudian kita isi bahagian production. Baru perasan ke dah lama perasan? Baru perasan lah. Itulah strategi bisnes abad ke-21. Zaman ini kita nak berniaga, fikir siapa dulu pelanggan. Bukan fikir produk dulu. Oh bulat. Okey. Fikir siapa dulu pelanggan. Contoh kita kerja Proton di Shah Alam. Proton ada 8,000 pekerja. 2 bulan sebelum raya kita dah siap-siapkan katalog langsir dan juga kuih raya. Sebab apa? Sebab customer kita ada 8,000 dan dia duduk dekat Proton. Gaji dia average 3,000 ke atas. Kita fikir customer dulu, produk datang kemudian. Kemudian mana nak dapat kuih raya? Cari kilang kuih raya. Mana nak dapat langsir? Beli kain kat nilai 3, cari tukang jahit. Nampak tak? Dia dah terbalik. Bisnes dulu, produk dulu. Bisnes sekarang, customer dulu. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah contohnya macam ni. Katalah kita fikir kita nak ada
produk dulu Okey. Katalah produk kita adalah roti. Okey, roti. Jadi roti yang kita produce, katalah kita buat production dulu. Ini cara lama, production dulu. Okey, kita nak dapatkan satu roti RM 40 sen. Jadi nak dapat 40 sen tu kita kena buat 1000 biji. Jadi berapa yang kos kita? RM 400. Okeylah. Nak berniaga minggu pertama. Minggu pertama kita berniaga, terjual satu hari kali 20 biji. Kali dengan 5 hari sama juga 100 biji. Okey. Satu biji jual RM 1. 100 biji RM 100 ringgit. Modal 400, jual 100. Berapa rugi? 3. Business style lama, production dulu, dapatkan kos yang efektif, tapi rugi. Okey Sekarang ni kita tahu demand untuk minggu pertama cuma 100 biji. Customer kita ni ada 100 orang. Kita perlukan 100 biji roti. Maka kita cari orang yang boleh buat 100 biji roti. Jadi cara yang kedua adalah kita cuma beli 100 biji roti saja. Sebab kita beli roti 100 biji saja, maka kita dapat satu biji RM 0.65 sen. Bersamaan dengan RM 65 ringgit. Kita jual 100 RM 1. Kat sini 100 biji sama juga. Jual berapa? RM1. Tolak dengan kos 65. Untung berapa? 35 ringgit. Okey, tak nak 65 sen dah, nak 70 sen. Okey, letak 70 sen. Kos dia RM70. Untung berapa? 30. Untung 30. Masih lagi untung. Walaupun kos per item tu mahal. Hampir double. Kan? Masalah. Customer dulu dia nak apa? Cari produk, cari orang yang buat produk. Terbalik. Okey, ada soalan tak? Ini membuktikan sini rugi 300, sini untung 30. Minggu pertama. Minggu kedua mungkin demand naik. Dan dia dah bermula bisnes dia ni dengan untung. Ya. Bagaimana seorang bisnes dia nak tahu estimated production? Maksudnya dia nak bagaimana dia nak maksudnya kajian, bagaimana dia nak pasal dengan kajian juga efektif supaya kos masa kajian tu dia boleh estimate dan tak rugi. Soalan tu kat sini ya? Raya lah. Gaya je lah. Okey, contoh dia lah. Contoh benda tu common sense juga. Kalau dia beli 70 sen, dia nak jual RM1, dia dah untung. Okay, dia nak untung lebih sikit, dia jual RM1.2. Kan kita naikkan lah. Katalah kita nak jual RM1.2. Okey, sini RM1.2 dapat 120 kan? RM1.2 120. Rugi berapa? 280. Sini kalau jual 120, tolak 70 jadi untung RM50. Jadi kalau kita naikkan kos atau kita naikkan harga jual, tetap cara yang kedua ni lebih untung. Kan? Jadi kita boleh bermain-main lah. Sebab tu tadi dalam kita punya BMC tu dia ada cost structure. Apa kos yang terlibat? Kan, dan kita dah kira semua kan. Kalau nak buat buku, kos pencetakan buku. Kan? Sebelah tu dia industri pun. Okey, kos nak buat coaching, apa kos yang terlibat? Blazer kita, baju kita, masa kita. Jadi kat situ coaching, sebelah tu kos dia. Buat buku, sebelah tu kos dia. Jadi kita dah kira semua. Okay. Ada lagi soalan? Okay. Nampak gaya semua dah faham kot. Kita jemput pembentang yang pertama.
Lari. Yes. On. On. Ini yang benda yang paling penting untuk permulaan pada tahap ini. BMC bermula dengan pelanggan dulu. Produk apa yang diorang perlukan, cari penghilang produk itu. Okey, pembentang yang pertama. Tadi saya ada cukup 3 orang. Azli. Second. Siapa betul? Sister first. Sister first Ladies. Bagilah ni lelaki tu. Salah lupi. Okey, sementara itu jika kita tengah berkira-kira lagi nak bentang, yang kedua, tadi ini daripada yang pertama ni kita dapat kesimpulannya customer yang pertama. Customer dulu. Okey, kesimpulan yang kedua daripada BMC ni adalah selepas kita buat BMC ni, kita buat bisnes selama 6 bulan. Bisnes tu tak untung. Tutup. General rules dia adalah semua bisnes bagus, semua bisnes untung. Tapi kita nak cari yang sesuai dengan kita. Jadi kita buat dalam masa 6 bulan tak untung, even tak balik modal pun. Tutup bisnes tu, buat BMC baru, buat bisnes baru. Itu adalah general rules ataupun peraturan umum. 6 bulan mesti buat untung. Dan bisnes yang nak buat untung cepat dalam masa 6 bulan adalah bisnes, servis dan juga trading. Beli barang tu murah sikit, jual mahal. Ataupun bisnes servis, jual Elio. Dan servis ni contohnya apa? Tadilah beli makanan, sewa kereta, itu bisnes servis lah. Kalau dalam masa 6 bulan tak untung, bukan bermakna bisnes tu tak bagus. Dia tak sesuai untuk kita. Katalah dalam masa 3 bulan buat, nampak gaya tak boleh pergi, tengok dekat BMC ni, tempat mana kita salah. Adakah customer? Adakah kos kita tinggi? Adakah kita tak jaga customer? Dan kebanyakan orang tak jaga customer. Bisnes yang berumur 1 tahun hingga 3 tahun ni, masalah dia adalah tak jaga customer. Macam kawan saya yang buat hardware tu kan, dia buat kenduri je kat hardware dia. Itulah cara dia jaga customer. Customer relationship kan, buat kenduri. Kalau bahasa yang moden sikit, Party. Open house. Appreciation night. parti ni bukan moden, maksudnya macam Open house. jamuan kan, open house. Dia buat open house kan, dia buat warehouse lah. Open warehouse. Cara jaga customer buat kenduri kan. Itu yang kedua lah. Dan yang ketiga, pastikan bisnes yang kita nak mula ni, mula dengan apa yang ada dekat tangan. Contohnya, kita ada 2,000. Okey, 2,000 macam mana nak mula? Boleh lah bisnes sausage ni, kalau 2,000 boleh. Kalau bisnes buku pun boleh. Aku boleh beli 200 buku dulu, lepas tu jual. Kan beli 200 buku harga 100, satu buku 100, jual 200, dapat untung, jadi 4,000. Contohnya. Jangan fikir macam ni. Aku kalau ada 30,000, aku nak buka kedai makan lah. Nak sewa satu lot kat kafe tu, kemudian aku nak buat kedai makan. Aku fikir benda yang tak ada. Dan kalau ada 30,000, dia kerja boleh tentu ada. Kan? Jadi benda yang tak ada ni susah. Mula dengan apa yang ada kat tangan. Skill kita, kewangan kita. Kalau pandai buat tempe, buatlah tempe. Kan? Kapau. Tak pandai. Sebab tempe yang saya tengok kat Kuantan ni banyak lama-lama. So itu satu benda yang ni lah. Tempe ni memang nampak jual RM1, RM2, tapi margin dia 200%. Kalau dia tolak kat kedai 80 sen, modal dia 30 sen, dia kecah soya dia tu. Kan dia jual 80 sen, maknanya dia dah lipat hampir 200% kan. Tapi dia jual tempe jangan tanya dengan kaki ya. Pandai kan. Itu 3 benda. Yang pertama customer dulu. Yang kedua
Apa tadi? Tak untung, tutup. 6 bulan lah. Itu general rules. 6 bulan, bisnes tak untung, tukar model. Yang ketiga adalah mula dengan apa yang ada di tangan. Kalau kat bank tu pun apa yang ada kat kita juga lah. Okey, dipersilakan pembentang yang pertama. Apa tangan ni? Takkan dua kat Jiba. Dua. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, untuk segmen yang pertama, customer segment. Customer saya lebih kepada niche market, yang mana mengkhususkan kepada pelajar critical course yang mempunyai limited time, yang mahu improve diri, self dan juga dalam organisation. Bermaksud nampak di situ dua needs je lah, iaitu self sama ada communication, management, dan organisation ni lebih pada interpersonal dan mungkin leadership dan apa yang berkaitan lah, mungkin paperwork dan sebagainya. Untuk value proposition ialah customize, ikut masa peserta ataupun customer tu sendiri, dan live coaching yang mana anytime perlu any help, I will be there, either sama ada offline ataupun online lah gitu. Dan untuk nombor 3 iaitu channel, iaitu melalui approach persatuan ataupun help organisation yang mana memerlukan people training, yang mana lebih kepada mungkin promosi kepada persatuan dan promosi kepada seperti macam abang tadi cakap, masa ada program dan sebagainya. Dan keempat, customer relationship, iaitu melalui live coaching tu sendiri lah, iaitu maksudnya added value, yang mana anytime customer perlukan bantuan, ada insyaAllah. Itulah. Untuk satu lagi, customer relationship ialah lebih pada coaching sampai dia mendapat sukses. Maksudnya dalam throughout the coaching tu kita set target. Macam abang kata bukan tak dapat 1 million, jangan cakap macam tu lah, jangan kawan macam tu lah. For me, kalau kata mungkin my business, kalau kata coach sampai somehow mungkin dia tak pernah jadi MC, and then somehow dia jadi MC ke begitulah. Someone yang successful, maksud dia ada achievement. Relationship. Mungkin tak sesuai ke? Value, okay. Mungkin customer relationship yang selain daripada itu ialah mungkin lepak and then appreciation day lah begitu. Okay, dan seterusnya ialah revenue stream melalui mungkin e-book, yuran peserta, dan juga commission broker. Ini mungkin commission broker ni saya advance sikit lah, saya mungkin tak tahu relevan atau tidak lah. Dan seterusnya ialah nombor 6, key. Dan yang keenam, mungkin dari segi network, iaitu sahabat-sahabat yang saya dah kenal, mungkin komiti-komiti program yang mungkin lepas tu dia jadi someone top dalam organisation, Sarah ke, okay. Dan melalui pengalaman dan intellectual punya properties lah, dan idea. Dan key activities ialah coaching dan problem solving, yang mana lebih kepada macam kalau ada program, ada problem, saya akan tolong troubleshoot dan pastikan program tu sukses lah, berjaya, berjalan. Dan key partners, networking lah, maksudnya partners, kawan-kawan, sahabat-sahabat, previous customer dan sebagainya. Dan cost structure melibatkan promosi, transport dan maintenance ni lebih kepada macam untuk sama ada top up ke, petrol dan sebagainya, dan communication. Itu saja saya punya BMC, mungkin Abang Usama boleh komen sikit kan? Okey, tu betul lah tu. 1-2 poin silap tu biasalah. Dah betul lah. Okey, yang seterusnya yang kedua. Kak Zara. Kak Sarah Syazwani, Biotech. Biotech. Siapa yang sebut tu Lipan? Okey. Ada mesti ada 3 je. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Nama masih lagi Muhammad Lutfi. Okay, saya akan bertanggal saya punya BMC. Okay, yang pertama adalah customer segment. Nak terang pasal produk lah, macam apa yang saya satu. Okay, sebelum saya pergi pada saya punya planning ni, saya nak explain sikit lah apa servis yang saya buat. Okay, saya untuk business, saya plan untuk buat servis. Okay, servis ni adalah kita kembali pada masalah yang kebanyakan berada di dalam di Liga Student. Saya punya plan ni lebih kepada realistik untuk masa sekarang lah, masa yang memang sebolehnya kita berjalan. Kalau boleh esok plan
plan secara penuh, the next day boleh jalan lah. Okay, bisnes yang saya nak buat adalah saya akan menyediakan design poster service. Okay, kita masalahnya ramai society nak buat program, tapi bila pergi kepada promotion, diorang tak ada tenaga kerja ataupun nak buat poster untuk dari segi Pak Pro kan. So kita sediakan servis tu. Okay, saya punya customer segment yang pertama adalah program organizer. Okay, program organizer itu ni sebagai pelanggan lah. Okay, dan juga student yang perlukan design, contohnya seperti t-shirt program, poster dan sebagainya. Okay, yang kedua, value proposition. Saya menawarkan nilai professional design at economic price rate. I mean kita bagi dia satu design yang awesome, tapi pada student punya rate lah, maksud yang mampu dibayar, dan tidaklah design tu berbentuk profesional tapi tidaklah harganya sangat mahal seperti corporate punya harga lah. Okay, lepas tu mudah ni saya akan buat satu sistem di mana mereka kalau nak tempah poster dan atau sebagainya dengan cara yang sangat mudah. Okey, kita just perlu tulis tema, apa detail yang perlu ada, masa dan sebagainya. Okey, terus boleh tempah, siap. Something macam tu lah. Okey. Yang ketiga, channel. Kita pakai FB group untuk student UiA Kuantan, lepas tu Twitter dan Instagram. Okay, seterusnya customer relationship, kita sediakan WhatsApp customer service. Okey, nak bagi detail sikit lah. Contoh kita, dalam proses nak siapkan poster tu, by time to time, kita cakap macam ni, puas tak? Kalau ada puas, jual. Kalau tak puas, dia boleh bagi kritik lagi dekat kita punya tu melalui WhatsApp lah, sebab senang kan nak upload gambar dan sebagainya. So dia boleh komen online. Maksudnya masa kita buat tu, dia boleh komen terus. Tak perlu pun face to face. So servis tu sangat mesra daripada pelanggan lah, supaya senang diorang puas hati dengan design yang kita buat. Lepas tu money back guarantees. Kalau memang at the end memang still tak puas hati, dah diorang tak perlu bayar pun. Sebab nanti saya terangkan sebab apa. Lepas tu customer juga ada right untuk dapatkan soft copy ataupun file asal design tersebut. Tapi dia ikut kita punya package lah. Ada plan harga-harga dia sendirilah. Kalau bayar murah tak dapat lah yang soft copy ni dan sebagainya. Itu yang keempat. Dan yang kelima, mana kelima? Revenue stream. Selain menyediakan khidmat mendesign, kita juga menerima contohnya panggilan untuk jadi panel sebagai contohnya kelas Photoshop. Lepas tu kita buat jualan design templates. Tahu templates? Tahu. Photoshop ni template. So tak perlu kita buat, kita jual template. So diorang just edit sendiri kepada orang-orang yang memang dah ada skill lah. Lepas tu kita juga boleh berkhidmat sebagai konsultan atau penasihat dalam membuat poster. Macam mana dan sebagainya lah. Itu yang kelima. Yang keenam, key resources. Ada satu je kat sini iaitu skill, human skill sendiri lah. Yang ketujuh, key activity, designing, publishing, editing, something itulah. Lepas tu yang ke-8, key partner. Satu, yang pertama kita akan approach kedai-kedai printing yang ada dekat sekitar UiA ni, di luar sekitar UiA Kuantan. Dan juga kita melalui skill PR, networking, bagaimana kita approach publication and promotion bureau setiap club dan society supaya dia ada link dengan kita. So bila dia orang punya society nak buat satu program, dia tahu nak contact siapa untuk siapkan poster dan sebagainya. Dan sama-sama dia boleh jimatkan dia orang punya masa untuk siapkan poster, dan sama kita dapat keuntungan lah kat situ. So saya anggap tu sebagai key partner saya, iaitu orang-orang yang in charge dalam club-club dan society. Dan cost structure ni printer, lepas tu internet bill, sebab benda yang perlukan design ni sangat perlukan internet lah, dari segi kita perlukan software editing dan sebagainya lah, bahan-bahan bantuan yang lain. Itu saja. Dua orang dah bentang dan dua-dua adalah servis. Memang kaki program lain daripada servis ada trading ke? Yang ketiga, Nasi pakat pau. Trading contoh sana. trading, jual sosis ke? Jual buku trading ke? Jual buku trading. Semua lelaki ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab saya target tak besar, jadi macam untuk pada peringkat tengah belajar ni, saya target nak jual buku, tapi bukan macam jual buku yang biasa tau. Pertama saya target untuk pelajar yang first target lah, untuk customer segment, untuk pelajar yang minat buku. Kemudian yang kedua, pelajar yang minat buku tapi tak tahu nak mula dekat mana.
Okey, dan dia tak tahu apa buku yang patut dibaca. Okey, untuk value proposition, saya berbeza dengan cara orang lain jual buku. Sebab orang lain bila dia jual buku, dia akan leave orang yang nak baca buku tu to be independent. Baca dah macam mana kau nak baca kan. Tapi kalau macam saya akan sediakan coaching. Jadi saya akan fokus buku-buku yang saya pernah baca dan saya betul-betul faham konsep sebenar tentang buku tu, kenapa dia ditulis, apa latar belakang di sebalik buku tu. Jadi benda tu saya akan share supaya kadang-kadang setengah buku ni, sebelum kita faham buku tu, kita kena ada buku lain kita kena baca. So saya akan suggest dia lah untuk baca-baca buku yang pasal tu lah. Okay. Untuk yang ketiga, untuk channel lah. Okay, dalam tempat ni saya akan target dekat macam kat asrama lah. Saya akan promote sikit macam siapa yang cuba nak tahu lebih banyak tentang dunia dan start nak baca buku, okay, boleh cari saya macam tu lah. Kemudian macam kalau saya lebih pada macam buku yang pasal sains kemanusiaan macam tu. Okay, kalau yang keempat, okay, customer relationship, saya lebih pada fokus macam saya tak leave orang yang nak baca buku tu, tak kasih dia terlepas belakang lah. Kalau boleh bawa dia develop dia punya minat tu supaya dia ni cakap lebih intelektual lah dari segi pembinaan diri dia. Okay, yang kelima, revenue stream. Okay, revenue stream saya sebab sekarang ni masa pelajar, macam kalau nak ada kedai buku tu macam sekarang ni tak praktikal lah idea tu. Jadi macam saya kalau boleh saya akan dapatkan macam kalau macam contoh buku-buku yang bagus tentang kemanusiaan ni, contoh macam buku yang sejarah, kita sebenarnya kena order dari luar negara. Jadi untuk student-student yang baru nak baca buku, dia orang tak tahu macam mana nak dapatkan buku tu. Jadi saya akan order dengan luar negara, dari situ saya akan dapatkan commission. Okay, untuk yang keenam, key resources saja. Key resources saya tadi tu lah, dah termasuk lah ambil commission. Kemudian mungkin dalam 3 ke 4 tahun lagi saya mungkin insyaAllah mungkin akan dah start tulis buku sendiri, dan itu akan jadi sebahagian daripada source saya punya pendapatan lah. Okey, untuk key activities, okey, key activities saya akan observe buku yang sesuai dengan saya punya target market tu. Kemudian dan apa yang sebenarnya society tu perlukan lah. Kemudian antara key activities lagi, kalau boleh bila saya dah develop dalam 4 tahun 5 tahun lagi, mungkin ada dalam tesis master yang kadang bahasa dia terlalu berat untuk orang awam, tapi orang awam mesti nak tahu. Saya akan simplify tesis master tu untuk kegunaan orang awam. Itu antara key activities saja. Dan yang ke-8, key partner saya mula-mula syarikat penerbitan buku dan macam medium-medium yang online macam Amazon yang kita nak dapatkan buku luar negara. Kemudian dari segi delivery itulah antara kos dia pada peringkat awal ni, promosi dengan mungkin saya kena bayar untuk delivery lah dari luar negara dan nanti datang ke Malaysia. Pelan-pelan. Unemployed. Dia punya idea tu Halim idea tu menarik. Banyak macam buku Memang banyak. Memang banyak lah. Rumit Kawan kali. kawan kait. Oh, okey, cosplay okey, saya bagi idea. Ada seorang civil, dia panggil civil servant jawab awam. Jawab awam ni, ada seorang puan ni, minat dia adalah pada manik kan. Jadi hobi dia adalah menjahit manik dan juga menghias baju ke ataupun ialah tudung ke, pakaian kan, handkerchief apa, sapu tangan kan. Jadi dia buat satu e-book tahu kan, satu e-book